Hai murid-murid, kita kembali lagi untuk sesi PDPR Pendidikan Moral kita pada hari ini. Jadi, untuk tajuk pembelajaran kita pada hari ini ialah bertindak adil, eratkan hubungan. Kalau kita lihat tajuk ini ada kaitannya dengan nilai. Ya, nilai keadilan. Jadi, kita masih dalam nilai yang sama, iaitu nilai keadilan. Okay. Mari kita lihat standard pembelajarannya terlebih dahulu. Jadi standard pembelajaran yang pertama iaitu memerihalkan cara bersikap adil untuk kesejahteraan negara. Yang kedua, membincangkan kepentingan bersikap adil untuk kesejahteraan negara. Dan yang ketiga, menunjukkan sikap adil untuk kesejahteraan negara. Mari kita lihat objektif pembelajarannya pula. Untuk objektif pada hari ini, cikgu nak kamu capai 3 objektif ya. Yang pertama, menyatakan 3 cara bersikap adil untuk kesejahteraan negara. Dan yang kedua, menghuraikan 3 kepentingan bersikap adil untuk kesejahteraan negara. Dan yang ketiga, menceritakan pengalaman bersikap adil untuk kesejahteraan negara. Sebelum kita masuk kepada aktiviti yang pertama, kita tonton dulu satu video. Video Bobo Boy. Mesti murid-murid semua suka kan tengok Bobo Boy? Mari kita lihat video tersebut. Baiklah anak-anak murid kebenaran. Hari ini kita akan ada ujian istimewa kebenaran. Kita akan bermain bola sepak. Alah, bola sepak je. Apa yang istimewanya? Bola sepak dengan tanpa had kuasa. Sayalah. Kamu dilantik untuk membagikan murid-murid kepada 2 pasukan. Selepas itu, kita akan terus bermain bola sepak. Cikgu pergi dulu. Tata tutu. Bye. Macam mana nak bahagi yang bulan ni? Apa kata kau bahagikan pasukan kau sekali dengan aku dan kawan-kawan aku semua. Dengan kuasa kita orang, garanti menang punya. Mana boleh macam tu? Tak adil lah nanti. Ish, jangan dengar cakap dia. Ni main bola suka-suka je. Kau nak menang ke tak? Apakah langkah anda seterusnya? Bagikan pasukan sama rata atau masukkan ke semua superhero dalam satu pasukan? Memang terbaik. Kawan-kawan ingat tau, kita kena sentiasa berfikir macam mana nak berlaku adil. Orang yang adil akan sentiasa disenangi dan disayangi. Jadi dalam video tu dia ada tanya kamu, apakah langkah anda seterusnya? Sama ada bahagikan pasukan sama rata atau masukkan ke semua superhero dalam satu pasukan. Jadi apakah tindakan kamu yang sewajarnya? Jadi ingat balik. Hari ini kita belajar nilai keadilan. Jadi apakah yang patut kamu buat sekiranya kamu dalam situasi tersebut? Maksudnya, cikgu memilih kamu untuk membahagikan kawan-kawan kamu kepada kumpulan. Adakah kamu akan ikut kata-kata Gopal, iaitu masukkan ke semua superhero dalam satu kumpulan? Ataupun kamu nak bahagi sama rata? Ya, jadi tindakan yang sewajarnya ialah bahagikan pasukan sama rata. Supaya sama rata maksudnya adil lah kan. Sini ada 2 orang superhero dan kumpulan B pula ada 2 orang superhero. Jadi adil. So, supaya kalau menang pun kita pun rasa bahagia. Sebab adil lah kan. Mereka setiap kumpulan ada superhero masing-masing. Jadi apa yang dikatakan oleh Yaya? Sekiranya kita bertindak adil, kita akan disenangi ramai, betul tak?
Okey, jadi dalam kehidupan ni kita haruslah sentiasa bersikap adil. Okey, walaupun kita sebagai contohlah kan, kita sebagai ketua kumpulan dan dalam kumpulan tu ada kawan rapat kita, kawan baik kita. Kita juga haruslah sentiasa bersikap adil. Tidak boleh pilih kasih. Bukan kata dia kawan rapat saya, jadi saya haruslah memberi layanan yang lebih baik. Tak, itu tak sewajarnya. Okey, kita kena bahagikan dengan sama rata. Okey, mari kita lihat aktiviti yang pertama. Aktiviti yang pertama, cikgu nak kita berdialog. Okey, berdialog berdasarkan teks. Jadi kita akan berdialog bersama-sama. Okey, jom. Kesusukan pemberian hadiah ibu saya hilang. Selepas membasuh kasut, saya telah menjemurnya di luar bilik tadi. Puas saya mencarinya tetapi tidak jumpa. Mungkin Patricia peserta dari Kuala Lumpur telah mengambilnya. Sherry, tidak baik kamu menuduh tanpa bukti. Tindakan kamu akan menjejaskan hubungan kita dengan peserta dari negeri lain. Tapi saya ada bukti. Dayang, peserta dari Sarawak, memberitahu saya bahawa dia ternampak Patricia yang mengambil kasut tersebut. Saya rasa perkara ini perlu disiasat terlebih dahulu. Apakah pandangan kamu, Boheng? Betul, Uma. Kita harus bertindak secara adil. Sebagai ketua kumpulan, saya akan menyiasat hal ini secara teliti. Sherry, berdasarkan siasatan yang dilakukan, memang benar Patricia telah mengambil kasut sukan kamu. Ya, Sherry. Saya yang mengambilnya. Petang tadi, hujan mula turun. Saya ternampak sepasang kasut sukan di luar bilik. Saya pun mengangkatnya supaya tidak basah, lalu menyimpannya kerana saya tidak tahu pemiliknya. Saya ada saksi, Mazni. Memang benar, semasa hendak mengangkat kasut itu tadi, hal yang sama. Itulah juga yang dikatakan oleh Patricia kepada saya. Maafkanlah saya, Patricia, kerana bersangka buruk terhadap kamu. Terima kasih kerana mengangkat dan menyimpan kasut sukan saya. Saya juga memohon maaf, Patricia. Okey. Jadi sebelum menyiasat dengan lebih mendalam, Sherry telah menuduh Patricia mengambil kasut tersebut tanpa ada bukti. Sebenarnya Patricia membantunya, betul tak? Supaya tidak basah kasut tersebut. Jadi tindakan Patricia ni sebenarnya baik, dia nak tolong Sherry. Tapi Sherry ni dia tak tahu yang Patricia ni sebenarnya tolong mengangkat kasutnya supaya tidak basah. Jadi akhir sekali mereka pun minta maaf lah kan, sebab mereka menuduh sesuka hati tanpa adanya bukti. Okey, berdasarkan dialog tersebut, apakah yang telah kamu pelajari? Ya, kita tidak boleh sesuka hati menuduh orang kan, tanpa bukti, tanpa alasan yang kukuh. Kita pun tidak boleh mudah memihak kepada sesiapa. Dan pada masa yang sama, kita tidak boleh mudah terpengaruh dengan kata-kata orang. Okey. Contohnya Sherry, dia terus percaya dengan kata-kata Dayang tanpa ada bukti yang kukuh, betul tak? Dayang pun sebenarnya dia tak pasti apa yang dia cakap sebab dia lihat macam tu tapi dia tak tahu apa di sebaliknya. Macam tu. Okey, kemudian sekiranya kamu adalah Boheng. Okey, contoh kamu Boheng sekarang, ketua kumpulan kan. Okey, apakah tindakan yang sewajarnya? Seperti Boheng, okey. Boheng ni dia mengambil tindakan yang wajar lah kan. Sebagai ketua kumpulan, dia tidak memihak kepada mana-mana pihak, okey. Yang penting dia memihak kepada kebenaran. Dia ingin mencari dulu, menyiasat dan mencari bukti yang kukuh. Kemudian barulah
Mereka berbincang dan sama-sama menyelesaikan isu ini supaya tidak timbulnya perselisihan faham. Okey, jadi sekarang ni cikgu nak kamu kenal pasti lagi cara lain yang kamu dapat lihat dalam berdasarkan dialog ini. Okey, yang telah ditunjukkan oleh Boheng ataupun siapa-siapa saja yang bahawa mereka bersikap adil. Tadi cikgu dah bagi contohkan macam mana Boheng uruskan masalah dan isu ini, isu yang timbul ini. Jadi sekarang cikgu nak kamu nyatakan cara bersikap adil sekiranya kamu adalah ketua kumpulan. Apakah tindakan yang sewajarnya diambil sekiranya kamu dalam situasi tersebut? Okey, boleh? Okey. Kita masuk pula ke aktiviti yang kedua. Aktiviti yang kedua ni kita akan sama-sama analisis dan memahami jadual pengagihan tugasan. Okey, sekarang ni bayangkan kamu menghadiri satu camp. Okey. Okey. Jadi di sini jadual telah diberikan, okey, jadual tugasan. Okey. Situasinya kamu dan rakan telah mengikuti kem rancangan integrasi murid di Pusat Aktiviti Perpaduan Daerah Papar. Pihak urus setia telah membahagikan peserta kepada kumpulan 1, kumpulan 2 dan kumpulan 3 yang terdiri daripada pelbagai kaum. Pihak urus setia telah menyediakan tugasan seperti dalam jadual di bawah. Okey, di sini kita dapat lihat 3 hari. Okey, maksudnya perkemahan ini akan diadakan selama 3 hari. Okey, dalam 3 hari tersebut, setiap kumpulan akan bertugas. Okey, bertugas mengikut jadual ini. Okey, jadual yang disediakan oleh urus setia. Okey, contoh. Hari yang pertama kita dapat lihat kumpulan 1 membersihkan dewan makan untuk sarapan. Dan sebelah tengah hari pula akan dibersihkan oleh kumpulan 2. Dan yang ketiga pula iaitu membersihkan dewan makan untuk makan malam yang akan dibersihkan oleh kumpulan 3. Okey, kalau kita lihat di sini ketiga-tiga kumpulan ada tugasan sendiri, betul tak? Jadi hari pertama adil tak? Ya, sangatlah adil sebab kerja dibahagi dengan sama rata. Okey, kita lihat pula hari yang kedua. Okey, hari yang kedua yang akan membersihkan dewan makan untuk sarapan adalah kumpulan ketiga. Jadi mereka tukarlah kan. Hari pertama tu kumpulan pertama, hari kedua pula kumpulan ketiga. Dan membersihkan dewan makan untuk makanan tengah hari akan dibersihkan oleh kumpulan 1 dan untuk malam pula kumpulan 2 yang akan bertugas. Okey, jadi adakah adil pada hari kedua ini? Ya, sebab semua kumpulan bertugaskan. Okey, hari ketiga. Okey. Pertama, untuk sarapan akan dibersihkan oleh kumpulan 2 dan untuk tengah hari kumpulan 3 dan untuk makan malam kumpulan pertama. Okey, di sini pun adil. Okey, secara keseluruhannya kita dapat lihat setiap kumpulan akan merasai ketiga-tiga waktu, betul tak? Ada sarapan, tengah hari dan juga malam. Maksudnya sangatlah adil urus setia ini membahagikan tugasan sebab kumpulan 1 akan rasa membersihkan dewan makan untuk sarapan, tengah hari dan juga malam. Begitu juga dengan kumpulan kedua dan juga ketiga. Jadi maksudnya sangatlah adil. Okey. Jadi berdasarkan jadual ini,
Apa lagi tindakan yang adil yang kita dapat lihat? Baca situasi betul-betul. Kita lihat apa yang adil lagi. Apa yang dapat kita kenal pasti yang urus setia ini merupakan orang yang sangat adil dalam membahagikan tugasan, dalam membahagikan kumpulan. Ya, kalau kita lihat dalam tu ada nyatakan kumpulan peserta, setiap peserta akan dibahagikan kepada kumpulan yang terdiri daripada pelbagai kaum. Maksudnya urus setia ini yang mencampurkan ke semua kaum, agama dan sebagainya supaya mereka dapat bergaul dan mengenal antara satu sama lain. Itulah tujuan kem rancangan integrasi murid, betul tak? Nak mengintegrasikan lagi murid. Okey. Jadi di sini cikgu nak kamu nyatakan kepentingan. Apakah kepentingan sebenarnya bersikap adil ni? Kalau kita lihat jadual tu adil, okey? Semua senang hati, betul tak kalau adil? Tak ada yang hanya buat kerja untuk 1 hari. Bayangkan kamu diberi kerja 3 hari berturut-turut dan untuk setiap tugasan kamu yang buat. Apa perasaan kamu? Tak puas hati kan? Okey, jadi pentingnya bersikap adil, betul tak? Okey, sekarang ni cikgu nak kamu nyatakan kepentingan bersikap adil. Okey, cikgu bagi contoh. Satu contoh, merapatkan hubungan. Merapatkan hubungan antara kaum, maksudnya dapat memupuk perpaduan kaum. Okey, jadi murid-murid boleh tak memberikan kepentingan? Okey, kita beralih kepada tugasan kita pada hari ini. Okey, tugasan yang pertama, cikgu nak kamu nyatakan cara bersikap adil. Tadi dalam aktiviti pertama kita sudah bincangkan cara bersikap adil. Cikgu ada nyatakan beberapa cara. Jadi di sini kamu yang pula akan nyatakan. Okey, kemudian tugasan kedua kamu akan menjawab kuis ringkas dalam word tentang kepentingan bersikap adil untuk kesejahteraan negara. Okey, sebenarnya cikgu ambil kepentingan ini adalah berdasarkan jadual yang telah dibincangkan tadi. Okey, dan yang terakhir, cikgu nak kamu menceritakan pengalaman kamu bersikap adil. Pernahkah kamu bersikap adil? Sekiranya pernah, cikgu nak kamu ceritakan kepada cikgu dan nanti kamu rakam, kongsikan dalam kumpulan WhatsApp kita. Boleh? Okay. Secara kesimpulannya, apa yang telah kita pelajari hari ini? Okey, kita telah belajar tentang cara bersikap adil dan juga kepentingan bersikap adil. Okey, sekiranya kita sebagai ketua kumpulan, macam mana kita nak bersikap adil dengan rakan-rakan kita? Jadi, kepentingannya pula untuk supaya setiap individu dapat berasa puas hati dengan tugasan yang diberikan, betul tak? Dan juga pada masa yang sama dapat memupuk perpaduan kaum. Okey, jadi cikgu harap hari ini kamu dapat sedikit ilmu tentang nilai keadilan. Okey, apakah yang patut dibuat dan apakah yang tidak wajar dilakukan. Okey? Okey. Penting tahu, ingat keadilan ini sangat penting dalam kehidupan seharian kita bagi mengelakkan kita daripada sebarang masalah ataupun isu. Kita juga akan disenangi ramai. Okey, itu saja untuk sesi kita pada hari ini. Kita jumpa lagi minggu hadapan. Bye murid-murid.